Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam ruangan Hidup Bahagia. Hidup Bahagia pula, silap dah saya tengok. Dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Okey, right. Sasul. Okey, hari ini saya akan cerita tentang satu fenomena yang saya rasa ramai orang tertanya-tanya. Misteri. Misteri. Boleh tak kita selesaikan perut boroi? Sebab biasalah kan, musim MCO lepas, dengan stresnya, dengan orang yang kurang pergerakan kan, namanya pun pergerakan terhad. Dan campur lagi dengan musim raya. Tapi mungkin raya ni kita tak belasah teruk sangat macam raya tahun lepas kot kan. Okay, right? Tapi itulah masalahnya. Bila kita tak buat aktiviti, tak ada senaman, tak jaga, kemudian main belasah makan saja kan. Kemudian, yelah, kadang-kadang duduk layan TV ke, layan Netflix ke. Sambil tu, tangan tu menyuap, mengunyah kan. Okay, right? So, ini boleh mencetuskan satu fenomena sejagat yang semua orang tengah cari apa solusi dia, iaitu macam mana nak kurangkan perut boroi. Okay, right. Setengah orang cakap seksi, aduh, susah tu. Okay, right. Anyway, saya nak katakan, baru-baru ni saya dah dapat statistik terkini di Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementerian Statistik Malaysia lah, kan? Okay. Dan tentang obesiti. Dan cuba teka berapa kadar obesiti di Malaysia. 50%. So, kita menang lagi. Dulu dah memang juara orang gemuk di orang paling gemuk, negara paling gemuk di Asia. So, sekarang peningkatan obesiti pun kita nampak. Dulu tak salah saya tahun 2015 lebih kurang sekitar 44%. So sekarang dah naik 50% orang yang lebih berat badan dan obes. Okay, so itu harus hati-hati dan harus tangani. Okay, right, cukup intro kat situ. Kita nak cerita tentang boroi ni. Okay, right. So boroi ni ataupun apa nama panggil, belly, stomach belly ni kan. Okay, right. Dia ni adalah satu fenomena yang saya rasa sangat berbahaya. Why? Because dia dah termasuk dalam golongan kategori size apple. Manusia ni bila gemuk, dia ada dua size, ada dua jenis. Kalau kita bentukkan dalam bentuk buah. Satu bentuk buah apple, bulat lah, maksudnya dekat perut ataupun di bahagian tengah-tengah ni, truncal obesity kita panggil, abdominal obesity ni memang bulat. So bentuk apple. Satu lagi bentuk pear. Bentuk pear ni dia straight tapi kat bawah tu macam tu, pear. Okay, right? So antara dua ni yang mana satu bahaya? Okay, right. Sebenarnya kajian menunjukkan obesity dalam bentuk apple ini, maksudnya kalau bulat dekat tengah-tengah tu, kalau bulat kat punggung tak apa, bulat kat tengah-tengah tu, ini yang paling bahaya. Kenapa? Kerana apabila bulat dekat tengah-tengah ni, boroi ni lah kan, dia menunjukkan bahawa kadar lemak bukan saja di bawah kulit itu tebal, tapi yang problemnya dalam rongga perut. Kita panggil visceral obesity. So, visceral fat. Visceral fat ni sangat bahaya. Dia duduk dalam perut. Hati kita berlemak. Celah-celah usus kita tu penuh lemak. Dulu zaman-zaman saya masuk OT dulu, memang kalau ni, satu hal nak bila kita dah operate perut tu kan, nak ketepikan lemak tu satu cerita. Tapi bukan itu yang saya nak cakapkan. Lemak dalam rongga perut ini adalah lemak aktif. Dan didapati dia sentiasa menghasilkan sejenis bahan keradangan, adipositokainin namanya. Dan bahan keradangan inilah yang akan meningkatkan statistik kencing manis. Dia akan meningkatkan masalah ataupun risiko nak dapat sakit jantung. So ini problem. Ini problem dia.
Right? So, kalau nak ukur dekat perut, okay, kalau nak ukur kat perut, saiz yang boleh diterima lah kan. Nak katakan jangan lebih, okay. Kalau lelaki jangan lebih 35.5 cm. Bukan, inci. Centimeter tu kecil sangat. Okay. Lelaki jangan lebih 35.5 inci. Kalau wanita jangan lebih 31.5 inci. Baik, ukur masing-masing. Okey, right. Dan ada juga yang bagi angka yang rendah sikit. Ada yang mengatakan lelaki lebih kurang jangan lebih 33.5 inci, wanita jangan lebih daripada 30 inci. Wow. Itu lagi dahsyat. Tapi kalau di negara-negara Eropah mungkin saiz badan dia besar sikit kot. So diorang anggapkan lelaki jangan abdominal obesity ni, maksudnya gemuk dekat perut ni, istilah dia ialah kalau lelaki lebih daripada 40 inci, kalau wanita lebih daripada 35 inci. Namun apa pun kita ambil tengah-tengah lah. Macam saya katakan, lelaki jangan lebih daripada pakai seluar jeans tu jangan lebih saiz 36. Lebih berat. Okey, wanita pula jangan lebih daripada saiz 32. Lebih kurang macam tu lah. Okey, right. Kalau lebih macam ni, anda mempunyai risiko tinggi untuk mendapat sakit jantung. Sekarang ni yes, kita pun tahu sakit jantung dia tak tunggu usia yang dah meningkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit jantung dah. So ini yang kita kena hentikan ataupun kita kena elakkan, dan kita kena prihatin diri kita sendiri supaya kita dapat mengelakkan masalah tersebut. Baik. So, lemak visceral. Okey, saya dah kata lemak visceral ni penting, dan baru-baru ni juga telah dinyatakan dalam satu kajian menunjukkan bahawa seandainya dalam pankreas kita ni yang menghasilkan insulin ni kan, yang menghasilkan insulin ni yang tugasnya untuk menyerap gula ke dalam sel. Okey. Kalau terdapat lebihan 0.5 gram, sikit je tu, 0.5 gram lemak saja dalam pankreas, ini sudah cukup untuk mencetuskan masalah diabetes. So kita tak nak lagi kencing manis ni. Dan angka kencing manis pun kat Malaysia semakin meningkat. Baru ni kalau ikut statistik, dia dah cecah 3.9 juta orang yang berusia lebih daripada 18 tahun. Okay, tinggi tu. So kita kena jagalah. Sama-sama kita jaga. Okey, so hari ni saya akan ceritakan tentang kenapa kita tengok perut dia asyik bukan asyik boncit. Asyik membangun saja. Projek pembangunan tapi kat perut. Kenapa berlaku sedemikian? Okay, right? So ada juga dikaitkan dengan masalah hormon insulin kita. Ini saya nak cerita sikit lah. Sebab kita tahu mereka-mereka yang dah mengalami masalah hyperinsulinisme. Maksudnya seandainya insulin dalam badan mereka ni tinggi daripada paras yang biasa, sebelum dia pergi ke arah pre-diabetes, iaitu bunga-bunga kencing manis, sebelum dia jadi diabetes, okay, tanda-tanda dia, saya rasa ramai yang ada tanda-tanda ni. Okay, tanda-tandanya perut makin ke depan. Satu. Nombor dua, berat badan macam payah sangat nak turun. Susah nak turun. Kalau dulu kita makan 2 pinggan tak ada hal. Sekarang makan setengah pinggan pun naik juga. Kan? Susah nak turun. Cubalah diet macam-macam tapi dia kebal juga. Dia tak nak juga turun. Dan ketiga, badan semakin letih. So ini tanda-tanda yang bahaya. Dan apa yang saya nak kaitkan di situ ialah tanda-tanda perut semakin ke depan. So kena sedar lah kan. Okay? Kita kena sedar bahawa ini adalah bukan satu tanda yang kita nak. Kita harus cegah. So hari ini saya akan berkongsi tentang macam mana nak kempiskan perut, nak atasi perut boroi ni, tapi dari sudut kajian-kajian saintifik yang telah dijalankan serata dunia. Okay? So ini bukan cakap-cakap saja, tapi berdasarkan kajian-kajian yang dikeluarkan dalam majalah-majalah, artikel-artikel perubatan dan sebagainya. Baik. Right. So sebelum itu saya nak cerita sikit tentang, sebab kat luar sana ada banyak trend orang yang exercise yang fokus kepada perut. Fokus kepada perut saja. Kan macam apa dia panggil? Yang buat macam tu apalah. Semua yang fokus pada sit up, sit up, apa semua tu fokus pada perut. Boleh ke exercise ini mengatasi perut boroi? Satu pertanyaan. Sebab banyak ni yang dikatakan exercise yang melibatkan hanya otot perut, boleh ke dia
menurunkan ataupun mengatasi perut boroi atau perut buncit kan. So, memang sebenarnya jawapan saya ialah tak boleh. Tak boleh, minta maaf. Sebab kalau kita nak turunkan, kuruskan ataupun langsingkan perut buncit atau perut boroi tadi, dia kena langsing satu badan. Itulah ceritanya. Dia tak boleh fokus ke arah itu saja. Cuma apabila kita fokus kepada senaman perut, ini akan meningkatkan tone, tone ataupun kekuatan atau tone lah. Tone otot perut kita, menyebabkan dia tu lebih orang kata terletak macam tu. Tak adalah dia menggelebih dan memboroikan lagi keadaan anda. Okay? So itu orang kata dia punya kelebihan lah kan. Okay? Right. So saya akan kongsikan 6 tips yang saya boleh ceritakan dan tips ni ini berdasarkan kajian saintifik, kajian medical lah kan. Okay, right. Tips yang pertama, yang paling penting, memang orang Malaysia tak suka tips ni. Tapi saya rasa semua tips ni orang Malaysia tak suka. Okay, kita nak boleh, kalau boleh kan, pap terus perut tu straight. Okay, right. Tips yang pertama ialah elakkan gula. Okay, gula putih ke, ataupun high fructose corn syrup ke, gula cecair tu ke, ataupun minuman manis lah. Apa-apa saja bentuk yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Saya nak cerita kenapa. Kerana gula ni sejenis molekul yang mengandungi separuh-separuh. Dia ada separuh glukos, separuh fruktos. Yang menjadi hantu perut boroi ni namanya fruktosa. Okay, right. Jadi walaupun gula buah adalah fruktosa, tapi saya akan jelaskan tentang buah sebentar lagi. Okey, saya nak ceritakan fruktosa tambahan ni. Sebenarnya gula ni bukanlah benda yang orang kata semula jadi kita makan. Dulu zaman 18 kurun ke berapa tu memang tak ada gula. Gula ni sejak kebelakangan sahaja yang digunakan secara meluas kan. Dan yalah, rakyat Malaysia kita kan suka manis-manis. Kita pun semua nampak manis-manis. So gula tu adalah satu elemen yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tetapi problem dia dalam gula ini dia ada fruktosa. Dan fruktosa ni kita tahu dia ni sejenis gula yang memang sedap di bibir tapi racun dalam badan. Kenapa saya cakap racun? Sebab apabila kita makan gula ini, glukos ni boleh diguna. Okey, macam saya katakan, gula ada glukos dan fruktos. Okey, glukos ini boleh diguna oleh seluruh sel dalam badan untuk dihasilkan sebagai tenaga. Tetapi fruktosa tak boleh. Tak boleh digunakan. Maksud dia kena dinyahkan daripada badan. So dia pergi ke mana? Dia akan terus pergi ke hati. Dan di hati tu terlalu banyak dia punya metabolisme proses. Tapi saya akan kaitkan proses metabolisme yang penting saja untuk berkenaan topik hari inilah, iaitu perut buncit atau boroi ni. Okey, bila fruktosa masuk dalam hati, apa yang akan terjadi? Dia akan diproses, dikitar dan dia akan menghasilkan apa? Nombor 1, dia akan menghasilkan keradangan. Dan keradangan ini akan menyebabkan satu gejala yang dinamakan sebagai keradangan kronik akan menyebabkan satu gejala yang dinamakan sebagai insulin resistance. Bahasa Malaysia rintangan insulin lah, lebih kurang macam tu kan. Okay, right. So rintangan insulin ini dia akan menyebabkan kadar insulin dalam badan kita semakin tinggi. Sebab sel-sel yang biasa tengok insulin dia dah peka, tapi kali ni sel tu dah tak peka kepada insulin. So menyebabkan gula semakin naik, insulin semakin naik. Dan ini seterusnya akan menyebabkan mod badan kita berada dalam mod simpan lemak. Sebab insulin ini di sebalik tugasnya menyerapkan gula dari darah ke dalam sel. Insulin ini juga sejenis hormon yang ditugaskan untuk memegang lemak badan kita erat-erat. Maksudnya apabila insulin ada dalam darah, badan kita tak akan bakar lemak. Lebih kurang macam itulah mod simpan lemak nama dia kan. So insulin ni yang kita kena elakkan. So kalau kita makan gula, insulin naik dan dia berada tinggi dalam paras darah kita. So susahlah kita nak buang lemak tu. Okey, right. Nombor 2, apabila fruktos dicerna ataupun diproses dalam hati kita, dia akan meningkatkan ataupun menghasilkan jenis bahan sampingan yang namanya VLDL.
Siapa yang tahu VLDL? VLDL ni ialah very low density lipoprotein. Kolesterol lah, kolesterol jahat. Dan kolesterol jahat ni campur dengan keradangan kronik tadi akan menyebabkan penyumbatan salur darah. Dan apa yang akan berlaku? Sakit jantung, stroke, adik-beradik itulah. Penyakit-penyakit berangkai-rangkai itu. Di samping itu, fruktosa bila dihadamkan dalam hati akan menghasilkan lipid droplets ataupun titisan-titisan lemak yang akan berkumpul dalam hati menyebabkan sindrom hati berlemak. Ini pun bahaya, dia boleh menyebabkan kerosakan hati. Dan dia juga akan menghasilkan peningkatan triglycerides dan trigliserida, berbelit lidah sebut kan. Triglycerides ni seterusnya akan meningkatkan obesity. So maksud anda nak gemuk, makanlah gula banyak-banyak. Anda nak kurus, nak hilangkan perut boroi, nak hilangkan buncit, cuba ban gula dari istilah vocabulary anda. Itu dia. Okey, itu langkah pertama. Maksudnya langkah pertama elakkan gula. Ada satu kajian. Ini kajian-kajian yang saya dah janjikan, saya akan ceritakan. Satu kajian menunjukkan kepada anak-anak kita, kalau diberikan setiap hari satu kali je. Satu kali saja minuman manis. Minuman manis yang orang kata banyak gula lah. Tak kira lah bagi teh tarik ke, ataupun bagi Milo ke, bagi minum kotak ke apa ke. Dia makan sekali saja. Sekali sehari. Ini sudah cukup untuk meningkatkan risiko obesity pada anak-anak kita sebanyak 60%. Wow, tinggi tu. So, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, so harap dengar, jangan elakkan bagi minuman manis kepada anak-anak anda. Okey? Biasakan mereka minum air kosong, susu, bukan susu pekat. Okay, right? So, itu satu problem dia. Tapi bagaimana dengan fruktosa yang ada dalam buah? Okay, bagi saya fruktosa dalam buah, apabila kita makan buah, benda ni datang dalam package. So, dalam buah tu ada serat, ada dia punya phytonutrisi. So, ini semua akan cancel apa nama? Dia punya toxic bahagian fruktosa ni. Bila dia cancel toxic bahagian fruktosa ni, automatic insya-Allah tak ada masalah lah. Tapi still buah tu kalau nak kurus, elakkanlah makan dengan banyak, kan? Okay, right. So, ini penting. Tapi buah, especially buah yang tinggi GI, yang manis-manis ni, saya harap lepas ini, mereka-mereka yang nak hilangkan perut boroi, jangan minum air buah. Jangan minum jus buah. Nak makan buah, whole fruit. Kan? Makan buah tu betul-betul. Jangan jadikan jus untuk minum. Sebab ini rahsia untuk anda dapat perut boroi. Okay, right. Kalau dah tahu macam tu, apa kita nak buat? Okay, right. So, of course, macam saya katakan, kita cuba kurangkan minuman manis, makanan yang ditambah gula. Dan kalau kita perlu, macam kita minum kopi, elakkan daripada kopi itu dicampur dengan gula, teh dicampur dengan gula. Itu je, mudah. Elakkan minuman manis atau minum kotak, minuman botol tu semua tolak ke tepi. Okay? Jangan minum, orang kata teh boba tu. Teh boba tu dia punya gula, tak salah saya, dalam satu sukatan tu ada 500 mil tu ada 100 gram gula. Ya Allah, tinggi sangat. Okay? So, nak kurus, elakkan gula. Tips yang kedua, mengikut kajian saintifik, apa dia? Lebihkan makanan bersifat protein dalam makanan kita. Elakkan kita makan makanan yang tak ada protein. Sebab ada setengah-setengah makanan yang memang asasnya dia banyak karbohidrat. Contoh, saya bagi contoh lah. Anda goreng mi lah kan. Anda goreng mihun ke apa ke. Ya, mihun. Tapi dia tak ada dia punya protein dalam tu. Mihun kosong lah, orang kata mi bodoh tu kan. yang kosong tu. Ini bahaya sebab anda makan karbohidrat tanpa ada seratnya, tanpa ada proteinnya. So, protein ni harus diambil 30% sekurang-kurangnya daripada diet harian anda. Ini penting. Kenapa? Kerana secara tak langsung, kajian, bukan secara tak langsung lah, secara langsung, kajian menunjukkan bahawa apabila kita makan protein 30% daripada diet harian kita ini, dia akan mengurangkan craving. Craving tu maksudnya keinginan nak makan lah. Kan selera ni dia akan membantutkan keinginan nak makan ni sebanyak 60%. Wow. Kan menarik macam tu. Dan nombor dua,
dapatkan protein dalam diet anda 30%, anda akan meningkatkan metabolisme badan sebanyak yang mana dalam satu hari ini anda akan membakar, ya, metabolisme badan anda ni akan membakar lebih daripada biasa sebanyak lebih daripada sekitar 100 kalori. Dia akan bakar macam tu saja. Kan sonok kan? Anda makan dia bakar macam tu saja kalori tu. Macam itulah. Right. So, dan satu lagi kajian menunjukkan bahawa apabila kita makan makanan yang ada protein ni, dia akan rasa lebih puas, lebih kenyang. Dan ini jika dikaji, dia akan menyebabkan pengambilan kalori harian. Kalori ni anda tahu tak? Kalori ni lah benda-benda yang menghasilkan tenaga daripada makanan yang anda makan tu lah. Dia akan mengurangkan pengambilan kalori harian sebanyak 441 kalori sehari. Kan bagus tu, inilah rahsianya. So, inilah apa yang anda harus lakukan. Maksudnya, nombor 1, kurangkan gula. Nombor 2, upkan protein supaya dia mencecah 30% daripada jumlah diet anda. Tapi awas, setengah orang kata, okey lah, macam tu aku makan protein lah. Tapi dia punya belasah protein tu macam harimau makan. Ini tak boleh juga. Berpada-pada lah. Kan? Kita kena tengok volume kita makan juga. Ini kalau makan protein macam harimau makan, payahlah kan. So, jumlah protein ataupun jumlah keseluruhan protein yang anda makan tu pun sangat-sangat penting. Okey, right. Kemudian, pengambilan protein ni juga boleh, dalam kajian menunjukkan, dia boleh mengurangkan orang kata kebarangkalian. Cari ayat ni. Kebarangkalian untuk kita, bila kita dah kurus tu, kita nak gemuk balik. So maksudnya, kalau anda dah diet, dah elok, dah turun, kalau anda nak maintain berat badan macam tu, pastikan anda dapatkan jumlah protein 30% dalam diet harian anda macam tu. Dan satu lagi kajian menunjukkan bahawa mereka yang mengambil protein dengan 30% tu, okay, right, daripada diet harian, daripada jumlah diet harian mereka tu, mereka akan mempunyai abdominal fat yang kurang. Ini penting. Visceral fat mereka kurang. Saya dah cerita visceral fat tadi kan. Saya dah cakap visceral fat ini bahaya. Kenapa? Dia boleh menyebabkan sakit jantung, menyebabkan kencing manis. So, kalau dia kurang, insyaAllah risiko anda untuk mendapat sakit jantung pun kurang. Kan kita nak macam itulah. Kan? So, upkan protein dalam pemakanan harian anda. Tapi ingat, bergantung kepada jumlah yang anda makan. Jangan makan protein macam harimau. Okay? Right. So, nombor tiga, tips yang ketiga, mengikut kajian saintifik menunjukkan kalau anda nak kurangkan perut boroi, kurangkan pengambilan karbohidrat. Okay? Right. Tadi saya suruh upkan protein, tapi kali ini kurangkan pengambilan karbohidrat. So, kita biasa dengar kan, setengah-setengah orang diet, dia tak makan nasi. Automatik badan dia kurus. Itulah dia. Dia dah kurangkan karbohidrat, terutamanya makanan ruji dia. So, ini sangat-sangat penting. So, kalau kita nak kurangkan karbohidrat, makanan ruji kita, okay, dan ini, kalau kajian dia menunjukkan bahawa ini akan menurunkan, apabila kita kurangkan karbohidrat, maksudnya kalau kita makan kurangkan nasi. Setengah orang awal-awal lagi dah sepinggan nasi. Sepatutnya kita makan cuma segenggam nasi. Kalau boleh kita kurangkan lagi segenggam nasi ini akan menyebabkan selera kita semakin menurun dalam jangka waktu. Selera dah kurang. Nombor 2, dia menunjukkan bahawa berbanding dengan diet rendah lemak, diet rendah karbohidrat ini 2 hingga 3 kali lebih baik untuk menurunkan berat badan, terutamanya untuk menurunkan abdominal fat ataupun lemak dekat perut boroi anda tu, ataupun lemak yang menjadi hantu pembunuh ataupun yang menyebabkan sakit jantung dan penyakit metabolik, termasuklah kencing manis. Okay, right? Dan mereka-mereka yang dah kurangkan karbohidrat ini, bila anda diet tak makan nasi, automatik dalam 2-3 hari yang pertama, anda boleh lihat anda punya berat tu turun lebih kurang 2 kilo, 3 kilo. Sebab dia akan menurunkan water weight ataupun berat air yang ada dalam badan kita dengan drastik. So, kalau contohlah kan, pakai baju butang kat depan tu dah tamuan, especially baju kebaya ni bahaya. Kalau butang tu rapat sangat kan,
Kalau macam tak muat, kita paksa pakai. Bila duduk je, perap dia buka. Aduh, mak. Kerana dalam majlis pula tu, kan seksa macam tu. Okey, kalau anda nak pakai baju yang tak muat ataupun rasa-rasa dalam 2-3 hari lagi nak terpaksa pergi ke majlis, tiba-tiba pakaian dah tak muat, apa anda buat? Anda offkan nasi terus. Jangan makan nasi terus. Makan protein dan juga sayuran. InsyaAllah dia akan turunkan 2 hingga 3 kilo. Okay, right. So itu tips nombor 3. Dan kita pergi kepada tips nombor 4. Nombor 4 ni semua orang tahulah. Saya pun berbuih cakap. Okay, upkan apa? Upkan, tingkatkan ataupun tinggikan pengambilan makanan berserat. Makanan berserat ni apa? Sayur lah. Right. Ni masalah orang Malaysia ni. Sayur tu dia rasa macam, seramnya aku nak makan sayur macam tu kan. So, ini problem juga. So, sayur ni kita kena tingkatkan. Dan apabila kita makan sayur banyak, dia akan meningkatkan, orang kata, rasa kenyang. Best. Dia rasa kenyang tu lebih. So of course bila kita rasa kenyang lebih, kita punya selera tu tahan lebih lama. Maksudnya dia tak cepatlah lapar. Kan ini tak nak lah makan kejap sekejap lagi lapar. Yang makan sekejap sekejap lagi lapar. So macam mana nak buat? Okay, right. So itu penting. Dan apabila kita makan serat ataupun makanan yang tinggi serat bersama, contoh sayur lah kan, ini juga akan mengurangkan penyerapan gula yang kita makan bersama. Maksudnya apabila kita makan nasi ke apa ke, karbohidrat ni akan diserap secara slow and steady. Slow and steady of course wins the race. So ini akan membantutkan kalau kita nak nak gemuk tak jadi gemuk. Macam itulah lebih kurang. Okay, so pastikan anda makan sayur, makan serat. So selalu yang saya jerit-jeritkan kat luar sana macam mana dalam satu pinggan kita kena buat, segenggam protein, segenggam karbohidrat, 2 tapak tangan sayur. So 2 tapak tangan sayur ini sebenarnya membantu kesihatan kita, membantu kita juga untuk pakai baju yang cantik-cantik, yang fit-fit. Okay, right. So bagaimana seterusnya? Kajian menunjukkan bahawa seandainya kita upkan pengambilan fiber. So satu hari fiber biasalah kita anggarkan sekitar 25 hingga 30 gram. Itu keperluan badan. Tapi kalau kita upkan lagi kepada 14 gram setiap hari, kajian menunjukkan dia dapat menurunkan, ini kajian yang bukan saya buat, bukan saya cakap, dia dapat menurunkan berat badan secara automatik sebanyak 2 kilogram. Free turun, nak tak? Kan nak. So dia dapat menurunkan berat badan sebanyak 2 kilogram dalam tempoh 4 bulan. Of course lah 4 bulan. Tapi dapat turun 4 bulan, dapat turun 2 kilogram 4 bulan, tak buat apa-apa, makan macam biasa. Siapa tak nak kan? Of course, semua nak. Okay, right. Dan kita dapati kajian menunjukkan bahawa fiber ni dia ada 2 jenis. Satu yang soluble, satu yang non-soluble. Okay, so soluble fiber ni lagi bagus. Dan kalau kita makan soluble fiber ni 10 gram sehari, dia akan menurunkan apa yang kita panggil sebagai 3.7% daripada abdominal fat. Ini kajian menunjukkan. Dan antara orang duk tanya apa benda soluble fiber ni, saya boleh bagi contoh lah. Kalau kat luar tu soluble fiber, lebih kurang anda mungkin pernah dengar Plantago ovata. Okay, ini sangat baik. Dia bukan saja memberus usus tu, tapi dia juga boleh menurunkan berat secara semula jadi, menurunkan boroi secara semula jadi. Okey, Plantago ovata ni. Sebab tu minuman fiber ataupun fiber ni penting, dan Plantago ovata ni sangat berkesan kerana dia bertindak sebagai serat yang soluble ataupun yang larut air. Okey, right. Itu dah nombor 4. Dan nombor 5 apa dia? Ini bukan benda yang 64% rakyat Malaysia tak lakukan. Namanya senaman. Okey, right. Senaman ni memang sangat-sangat penting. Sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. So, kita dapati senaman ni bukan buat sekali-sekala. Dia kena buat secara istiqomah. Istiqomah ni ayat dia. Kan? Kalau senaman sekali sebulan tu tak jadi apalah. Kalau boleh tiap-tiap hari tu kita jalan kaki setengah jam, saya confirm punya cepat anda akan turun berat badan ni. Okay, right. So, dalam masa apa yang saya cakap? Okay, kajian menunjukkan bahawa senaman ini sangat-sangat penting untuk
nak maintain berat badan. So contohnya macam anda dah kuruskan. Kan kita malah sekejap kita dah turun 10 kilo. Tiba-tiba masa puasa lah dulu kan, kita dah turun 10 kilo. Tiba-tiba lepas raya naik balik 10 kilo. Tak nak lah. Tapi kalau nak maintain macam mana? Lakukan senaman. Okay? Dan senaman apa? Senaman kombinasi. Maksudnya aerobik. Jalan kaki, kayuh basikal, jogging kalau anda boleh jogging. Okay? Kalau boleh combinekan dengan senaman penguatan otot. Apa bezanya? Senaman jalan kaki itu dia akan membakar lemak ketika anda berjalan. Tapi kalau senaman penguatan otot, anda angkat besi itu, dia akan terus membakar lemak sehingga 36 jam selepas anda dah habis senaman. Maksudnya anda tidur pun lemak anda sedang dibakar. Nanti anda sedar begitu, apa ni bau hangus ni? Lemak aku kena bakar kan. Okey, lebih kurang macam itulah kan. Okey, dan satu kajian, ini saya nak ceritakan kepada mereka yang terlalu fokus kepada abdominal exercise. Okey, sama ada sit up ke apa ke, memang dia boleh meningkatkan tone exercise tu. Tetapi dia tak boleh menyelesaikan masalah boroi perut, masalah buncit perut. Okey, kajian menunjukkan, ini kajian bukan saya cakap. Kajian menunjukkan 6 minggu peserta kajian ni telah difokuskan untuk membuat senaman perut semata-mata. Selepas 6 minggu didapati dia tidak langsung memberi kesan kepada ukur lilit perut dan juga visceral fat ataupun abdominal fat. So, bukan tak buat, jangan tak buat, tapi janganlah fokus kepada senaman perut saja. Buatlah senaman keseluruhan badan. Macam saya katakan tadi, kita fokus kepada otot-otot, maksudnya bila kita exercise, kita fokus pada otot-otot kita yang besar. So that, waktu kita tidur, otot kita tu sedang membakar lemak macam tu. Otot besar tu, especially di bahagian peha, bahagian dada, bahagian lengan, deltoid ni, itu kita fokus. Kemudian kita lakukan senaman aerobik. InsyaAllah ini akan membantu untuk anda menurunkan berat badan. Bukan itu saja, tetapi kita tahu senaman ini boleh mengurangkan keradangan kronik. Dan apabila keradangan kronik dikurangkan, ini akan menurunkan rintangan insulin. Bila rintangan insulin dikurangkan, maksudnya tahap insulin dalam tubuh badan anda semakin turun. Dan apabila tahap insulin dalam badan anda semakin turun, anda sedang berada bukan lagi dalam mod simpan lemak, tapi anda berada dalam mod bakar lemak, kan? So, itu yang kita nak. Right, so itu tips yang kelima. Dan tips yang keenam, okay, apa pun yang kita buat, yang saya dah cakap 5 tips tadi, anda kena rancang and track. Track ni kena follow lah. Yang saya boleh bagi nasihat macam mana anda nak track. Okay, kalau contohnya anda berazam, okay, aku hari ni aku nak bakar lemak aku. Aku hari ni aku nak langsingkan tubuh badan aku. Aku hari ni aku nak start. Jangan cakap aja. Anda pergi, dah low battery lah phone ni. Okay, tanda dia suruh saya stop lah tu. Okay, jangan jangan cakap aja. Anda pergi kat kedai tu, order ke online ke apa ke, beli satu mesin penimbang berat yang ada, dia boleh bagi bukan saja berat badan anda, tapi dia boleh bagi jumlah visceral fat anda, dia boleh bagi jumlah lemak anda dan sebagainya. Ini complete. Bagus tu. Okay, beli dan track your improvement. Maksudnya, of course, bila anda dah tiap-tiap hari naik atas mesin penimbang berat tu, anda nak tengok dia turun lah. Jangan tengok dia meningkat. Tapi itu sebenarnya memberi motivasi dan memberi anda planning untuk hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak senaman. Okay, hari ni aku nak kurangkan karbohidrat dalam makanan aku. So, apa yang aku nak makan? Bagaimana aku nak tingkatkan pengambilan protein? Bagaimana aku nak tingkatkan pengambilan serat? So, everything works kalau anda rancangkan harian anda. Dan especially kalau anda track your improvement, your progress. Okay? So, ini sangat-sangat penting untuk anda mendapat target impian anda. So, itulah apa yang saya boleh kongsikan. 6 tips
yang berdasarkan kajian saintifik. Saya dah cakap kajian saintifik, bukan saya cakap 6 tips. Saya ulangkan lebih kurang. 1, elakkan gula. Nombor 2, tingkatkan pengambilan protein. Nombor 3, kurangkan karbohidrat. Maksudnya kalau kita makan nasi, kita kurangkan nasi ataupun tak payah makan nasi. Jangan makan roti, mi apa semua tu, tolak ke tepi. Kemudian tingkatkan pengambilan serat, makan lebih sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang memiliki GI dan kalorinya rendah macam apple hijau. Okay. Nombor 5, senaman dan akhir sekali, rancang, track your progress. Okay. Right. So, saya pun nampak gaya. Okay. Ada satu kaedah yang sebenarnya boleh digunakan untuk menggantikan gula. Setengah orang kata, aku ni kalau minum teh kosong ni memang tak boleh masuk dalam tekak kan. Macam mana? Dia mesti nak rasa manis sikit. Dan kita tahu masakan-masakan kita pun kadang-kadang dia perlu kita kena tambah gula sikit nak bagi dia punya rasa tu. Kan? Ini tanya yang rajin masak tu mesti tambah gula juga. Apa-apa pun mesti ada gula, barulah dia seimbangkan. So macam mana anda nak buat? Kan? Seolah orang tanya, apa solusi? Apa jawapan ke permasalahan nak elakkan gula ni? Sebab tu, bila saya kaji, antara gula-gula yang kita boleh jadikan sebagai alternatif, okay? Gula-gula alternatif yang terbaik yang ada dalam dunia sekarang, namanya stevia. Okay? Right. Dan saya dah buat satu kajian yang mana menunjukkan stevia ni apabila kita gabungkan dengan sejenis bahan namanya chromium dan biotin. Chromium ni dia bertindak sebagai glucose tolerance factor. Maksud dia juga akan menurunkan masalah hyperinsulinisme tadi. Maksudnya dia akan menurunkan rintangan insulin tadi. Dan bila rintangan insulin ini turun, anda berada dalam keadaan bakar lemak. Dan biotin ini, vitamin B7, apabila digabungkan dengan chromium picolinate ini, dia boleh meningkatkan resting metabolism rate. Wow! So ini yang kita nak. Sebab tu saya sekarang dah jadi ketagih kepada satu produk yang memang formulationnya saya cipta sendiri, okay? Namanya Stevex. Okay? Stevex ini ialah gabungan stevia dan chromium picolinate dan juga biotin. Dan dia boleh digunakan, dia mempunyai kemanisan hingga 300 kali manisan gula. Yang penting, apabila saya tambahkan dalam minuman saya, okay, walaupun rasa manis, tapi saya rasa tak bersalah minum sebab dia 0 kalori. Boleh bayangkan tak? Anda makan manis, minum manis tapi 0 kalori. Wow! So ini yang anda boleh jadikan sebagai penyelesaian. Sebab saya duk cakap saja elakkan gula. Habis dengan orang yang suka makan gula, ini kotak dia, Stevex ni. Okay? Orang yang suka makan gula, habis macam mana? Kan? Dia nak cakap, nak boleh ke makan yang ni. So, rasa ini antara pilihan yang terbaik sebab dia bukan sahaja gabungan gula, orang kata gantian, stevia tadi, tapi dia mengandungi chromium picolinate yang membantu untuk menjadikan anda dalam satu mood bakar lemak. Dan dia juga dikombinasikan dengan biotin yang boleh meningkatkan your resting rate metabolism. So, insyaAllah, sebab tu, baru-baru ni saya dah lebih kurang lah. Saya sentiasa amalkan apa yang dinamakan sebagai jus pencair lemak. Jus cair lemak. Dan Alhamdulillah, saya sendiri berjaya turunkan 10 kilogram berat badan saya dengan mengamalkan jus cair lemak ni. Tapi of course, anda makan jus cair lemak, janganlah anda belasah makan gila-gila kan. Exercise tu pun bagus juga dijadikan istimewa. Jalan kaki saja. Dan apabila saya amalkan ini, saya turun 10 kilo dan saya mampu maintain. Itu yang saya rasa bestnya. So itu yang saya nak kongsi dengan anda. Okay, Stevex ni memang sangat-sangat berkesan untuk mencairkan lemak anda dan juga untuk membakar lemak dan maintain lemak anda supaya anda boleh atasi perut boroi dengan berkesan. Okay, right. So seperti biasa, kalau anda rasa apa yang saya sampaikan ini nak dikongsikan, kongsilah. Tekanlah butang like tu. Sekurang-kurangnya tak adalah saya cakap ni kan, penat-penat saya cakap ni tak dapat didengarkan oleh lebih ramai orang di luar sana. Okay, tekan butang like. Okay,
dan tekan butang share. Please. Okay? Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang penyakit kencing manis, sebab saya ada satu page, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Ke atas tu tekan search Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okay? Dalam page tersebut ada berpuluh ataupun beratus video saya yang saya buat penerangan tentang kencing manis. Apa dia kencing manis, apa risiko komplikasi, macam mana nak selesaikan, apa tips ini, tips itu. Dan yang penting bagaimana nak mengundurkan kencing manis dan bagaimana nak menyembuhkan kencing manis. Okey, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Itu nama page tu. Okey, anda boleh masuk join. InsyaAllah anda korek lah, gali lah video-video saya yang lama tu, tengok, perhatikan dan insyaAllah anda dapat manfaat dari itu. So, sekali lagi saya nak ucapkan walaupun raya dah lepas, sekali lagi, okey, selamat hari raya semua. Maaf lahir batin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKV Care for You.